cara pembahagian harta setelah mereka berperang. Apa nama dia tu? Harta fight. Cara pembahagian harta fight. Dan bezanya dengan harta rampasan perang, ghanimah, kalau harta ghanimah ni 1/5 untuk Nabi dan baki 4/5 untuk tentera. 1/5 untuk Nabi, baki 4/5 untuk tentera. Tapi bagi harta fight ni 100% untuk Nabi. 100% untuk Nabi. Jadi apa alasan untuk Nabi dapat 100% ni? Apa alasan untuk Nabi dapat 100%? Dan bagaimana kita zaman moden ini nak memahamkan pembahagian harta rampasan perang yang begitu? Okey. Kalau kita berperang, katalah grup Spark ni pergi berperang. Pergi berperang dekat medan peperangan, perang dengan siapa? Dengan Vietnam lah misal kata. Perang dengan Vietnam. So kita semua angkatan tentera pergi ke Vietnam berperang kat sana dekat satu dekat hutan ke mana-mana. So kalau ikut peraturan ghanimah, katalah kita menang, mana-mana alatan, senjata, peninggalan orang-orang yang kalah, yang mati itu dikumpul 1/5 untuk negara, 4/5 untuk tentera. 1/5 untuk negara, 4/5 untuk tentera. Itu satu keadaan. Keadaan kedua, kita berperang dengan Vietnam, kita dapat rampas pula tanah dia, kita dapat kontrol negara dia. Kan, kita dapat rampas tanah dia, dapat kontrol negara dia. Sebab apa yang berlaku dalam pengusiran Bani Nadir, mereka bukan sahaja keluar daripada situ, orang Islam menguasai tanah tu, menguasai kubu tu. Diorang keluar, kena keluar dari rumah. So, tanah tu milik orang Islam. Tanah tu milik orang Islam. Peraturan baru perlu diturunkan oleh Allah untuk menentukan sekarang siapa pemilik sebenar tanah tersebut. Kalau bahagi sesama tentera, hanya tentera sajalah yang bakal kaya raya selepas tu. Sebab tu tanah yang dirampas, tanah yang dikuasai adalah milik perbendaraan negara. 100% milik negara. Kalau kita berperang, US menjajah Iraq, dapat tanah tu siapa punya? Tanah tu milik kerajaan US. Itu peraturan dan undang-undang harta fight. Harta fight. Lalu ayat 7 adalah menjelaskan kenapa harta fight ni 100% milik kerajaan. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura. Dia bermula daripada ayat 6. Allah kata, kamu tidak pun memacu kuda tu. Kan kerana kamu tidak memecut seekor kuda pun atau tidak menunggang seekor unta pun. Maksudnya ini kemenangan Allah yang beri, bukan kerana kamu pun. Kemudian alasan seterusnya, ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura. Dan apa saja harta rampasan, mana-mana saja harta fight yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota, maksudnya harta rampasan dari penduduk kota Bani Nadir itu, falillahi walir rasul, ia adalah hak Allah dan Rasul, untuk Allah dan Rasul. Dia kembali kepada perbendaharaan negara. Nabi pada waktu itu mewakili negara Islam Madinah. So jangan kita memandang
Oh, bila kembali kepada Rasul, ini untuk harta peribadi Rasul. Tak. Nabi mewakili negara Islam Madinah. Dia datang ke situ pakai topi presiden. Dia datang ke situ pakai topi Perdana Menteri. Dia mewakili negara. So, Bani Nadir sebenarnya melanggar peraturan engkar kepada arahan pemimpin negara. Dia bukan sekadar engkar arahan pemimpin seorang nabi, tapi pemimpin negara. Sebab tu dia punya dia punya hukuman diusir dari negara tersebut. Dah tak nak ikut. Kata pemimpin negara, buat apa jadi rakyat? Keluarlah. Dan sama juga kita, kalau kita tak nak kalau kita tak nak ikut perintah Allah, Allah suruh carilah bumi yang lain. Carilah kehidupan yang lain. Keluarlah daripada bumi yang Allah cipta ni. Kan? Simple je. Allah suruh sembahyang. Tak nak sembahyang, kau carilah bumi yang lain. Dah tak nak ikut peraturan. Kan? Nah, inilah bentuk peraturan yang Allah gariskan. So, apa yang dimaksudkan diberikan kepada Rasul? Ia adalah untuk diberikan dan dibahagikan kepada penduduk Madinah yang memerlukan. Dan keputusan itu adalah keputusan muktamad dari Allah. Dari Allah. Nabi dapat 100% harta kerana Nabi adalah pemerintah. Dan pemerintah akan melihat kepada keperluan umat keseluruhan. Bukan hanya untuk tentera, tetapi semua orang. Oleh itu maksud perkataan falillah kepada Allah adalah seperti pembinaan masjid, kan, infrastruktur, persediaan untuk jihad dan macam-macam lagi keperluan umum masyarakat Islam Madinah pada waktu itu. Memang Nabi ada ambil sebahagian untuk keperluan hidup baginda dan mencukupkan keperluan keluarga baginda. Ada Nabi ambil kegunaan untuk selama setahun. Dan selebihnya Nabi beri kepada keperluan umum. Dan siapa lagi Nabi beri? Walidil qurba, kepada kaum kerabat Nabi. Ada satu bahagian. Sebab perlu diperjelaskan, kadang-kala pihak barat, orang-orang yang tak suka Islam ni, dia akan gunakan ayat-ayat semacam ini untuk menyerang peribadi Nabi. Kita kena faham dengan elok ayat semacam ini, kerana ayat macam inilah yang digunakan oleh musuh-musuh oleh orang yang tak suka Nabi menyerang peribadi Nabi. Dia kata, tengok, harta fight dapat 100% pada Nabi. Orang lain susah payah berperang, Nabi seorang dapat. Mana adil? Kita nak jawab macam mana? Kan? Sedangkan ayat 6 Allah bagi tahu, tak, korang tak bersusah payah pun. Tak ada kuda pun yang bergerak. Tak ada unta pun yang berjalan. Kan? Realitinya mereka tidak susah pun. Kemenangan tu Allah beri percuma. Lagipun, bila Nabi dapat harta tu, Nabi kembalikan kepada siapa? Walidil qurba, wal yatama, wal masakin, wa bnis sabil. Nabi kembalikan harta tu kepada kerabat-kerabat Nabi, orang anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Itu antara masyarakat-masyarakat yang perlu kepada support daripada kerajaan Islam Madinah. Itu satu pendapat. Pendapat kedua, kebanyakan orang salah sangka bila Nabi dapat, keluarga Nabi dapat, kita perlu faham bahawa ahli keluarga Nabi
dia tak boleh dapat harta zakat dan harta sedekah. Keluarga Nabi tak boleh dapat zakat dan tak boleh dapat sedekah, tak. Dan mereka hanya boleh dapat harta faid dan juga ghanimah. Ini merupakan salah satu pendapatan bagi mereka. Dan tentulah tujuan utama diberi kepada fakir miskin, orang-orang yang lebih memerlukan, semacam itu. Dan bukan hanya Nabi, tapi keturunan Nabi tak boleh terima sedekah. Keturunan Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, dia tak boleh terima sedekah. Sebab tu baginda membantu ahli keluarga baginda yang lain melalui harta yang semacam ini. Harta yang semacam ini. Dan bila Nabi dah wafat, bukan dah tak ada peperangan, ada. Abu Bakar buat ekspedisi peperangan, Umar buat ekspedisi peperangan. Lalu bahagian-bahagian ini, kan 1/5 daripada ghanimah, ataupun kalau ada harta faid yang lain, bahagian ini kembali ke Baitul Mal. Bahagian ini kembali ke Baitul Mal, perbendaharaan negara, dan Baitul Mal lah yang bertanggungjawab untuk sampaikan pada ahli keluarga baginda. Begitu. Kalau sekarang dekat Malaysia, Baitul Mal ada di semua negeri. Baitul Mal ada di semua negeri. Kalau dekat wilayah persekutuan ni, Mawib lah yang menjadi wakil kepada kerajaan untuk mengagihkan wang-wang zakat ni, wang-wang kutipan ni. Tu dipanggil Baitul Mal. Mawib tu digelar, dia ada apa nama, ada Baitul Mal dia. So berkait rapat dengan Zil Qurba. Apa maksud Zil Qurba tu? Maka ada banyak pendapat ulama tentang Zil Qurba. Kerabat Nabi ni siapa? Kerabat Nabi ni siapa? Pertama, harta tu perlu diberikan dua bahagian pertama ini kepada Allah dan Rasul. Siapa? Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Itu yang pertama. Yang kedua, pada zaman Abu Bakar dan Umar, dua bahagian ini tidak diberikan kepada mereka. Zaman Nabi je mereka dapat. Zaman Abu Bakar dan Umar, tak ada, tak dapat. Ketiga, Saidina Ali berpendapat bahagian ini layak diberikan kepada Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Tetapi sebab Abu Bakar dan Umar tak buat, maka Ali juga tidak beri kepada Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Itu zaman Ali. Dia tengok kedua sahabat terdahulu tak buat, dia pun tak buat. Tapi dia kata layak. Bani Hashim, Bani Al-Muttalib layak. Kemudian ada pendapat bahagian pertama diberikan kepada khalifah dan bahagian kedua diberikan kepada ahli keluarga khalifah. Sebab pemimpin waktu tu khalifah, Amirul Mukminin waktu tu tak ada pendapatan. Lalu daripada mana mereka nak biaya kehidupan dia? Melalui harta ni, melalui harta ini. Kemudian bahagian pertama dan kedua digunakan untuk keperluan jihad. Ada pendapat yang sebut macam tu. Pada zaman Umar Abdul Aziz, beliau mula memberikan bahagian ini kepada keluarga Bani Hashim. Imam Syafi'i pula berpendapat keturunan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib sama ada miskin atau kaya layak dapat bahagian ni. Mazhab Hanafi, dia punya pendapat hanya keturunan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib yang miskin saja yang layak. Kalau Imam Syafi'i, dua-dua layak. Miskin ke, kaya ke, layak. Imam Abu Hanifah kata hanya miskin saja yang layak. Imam Malik kata khalifah boleh buat keputusan. Harta tu nak bagi siapa? Tu atas keputusan khalifah.
Tapi yang sebaiknya diberikan juga kepada Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Itu cara ulama-ulama terdahulu melihat dan buat keputusan. Berdasarkan keperluan semasa. Siapa lagi yang dapat harta ni? Wal yatama wal masakin. Anak yatim dan orang miskin. Wa bnis sabil, orang-orang yang dalam perjalanan. Orang-orang yang bermusafir. Bayangkan tuan-puan, orang bermusafir ni, kita musafir ni, dia mendapat tempat yang istimewa di sisi Allah untuk dibantu. Dia mendapat tempat yang istimewa di sisi Allah untuk kita bantu. Siapa Ibnu Sabil dekat kita punya circle, dekat komuniti kita? Ada tak? Pernah jumpa tak? Orang-orang musafir ni. Ada tak pernah jumpa? Atau kita rasa, entahlah Ustaz, siapa orang musafir ni? Mana ada orang musafir? Kan? Selalunya, orang musafir ni dilihat sebagai mereka yang meninggalkan kampung untuk mencari kehidupan. Kalau mencari kehidupan tu, ya dia dapat gaji. Tu kita tak nampak dia sebagai susah lah. Tapi Ibnu Sabil juga ada anak-anak kita yang keluar daripada kampung belajar. Dan anak-anak kita dekat pusat-pusat pengajian tinggi ni bukan semuanya anak orang berada. Ada yang sangat ikat perut semata-mata nak berjuang, nak belajar. Itu Ibnu Sabil. Satu keperluan kita untuk cakna mereka-mereka ni. Bukankah ada pernah di-highlightkan di media, surat khabar, ramai pelajar IPT yang kelaparan, miskin. Maggi tu pecah dua nak makan. Pagi dengan malam, siang dengan malam. Itu Ibnu Sabil. Itulah level Ibnu Sabil. Kitalah kena bantu. Jadi kadang kalau Spark-U buat event, tak salah untuk minta daripada wakil pelajar siapa-siapa yang nak jadi sukarelawan. Panggil 2-3 orang sukarelawan. Okay, bayar upah. Sedikit sebanyak membantu kehidupan dia. Tanya HAP, Hal Ehwal Pelajar. Siapa yang miskin? Bantu. Itu Ibnu Sabil. Banyak tempat yang Allah sebut tentang Ibnu Sabil ni perlu dibantu. Yatim, miskin kita biasa. Biasa beri tumpuan. Tapi Ibnu Sabil. Hari tu Masjid Negara menemui satu keluarga. Anak dia kecil-kecil lagi. Dia baru 17 hari. Waktu kita orang jumpa tu, baru 17 hari berhijrah dari Penang. Dia nak start kehidupan dekat Kuala Lumpur. Susah. Kata susah kalau dekat Penang tu pun cukup-cukup makan. Dia duk ingat dekat Kuala Lumpur ni senang. Tapi rupanya susah juga. Jadi dia terpaksa buat 2 kerja, 3 kerja. Tapi kebetulan dia mengalami dugaan itu hilang, ini hilang. Dia terpaksa minta bantuan. Itu Ibnu Sabil. So bantu. Kenapa golongan ini? Kenapa harta negara perlu dicurahkan kepada ini? Yatama, masakin, Ibnu Sabil. Zil Qurba tu tadi terhad kepada
Bani Hashim dengan Bani Al-Muttalib. Terhad kepada itu. Tapi ini yatama, masakin, ibnu sabil. Kenapa harta negara itu perlu disalurkan kepada 3 golongan ni sekurang-kurangnya? Kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Supaya harta negara itu jangan hanya beredar antara orang-orang kaya sahaja dalam kalangan kamu. Harta negara perlu dibahagikan kepada orang ramai supaya tidaklah yang kaya terus kaya, yang miskin bertambah miskin. Kalimah dulah kata dasarnya daul. Daur tasalsul, daul. Daul ni apa? Sentiasa berpusing. Sentiasa berpusing. Dan dalam ayat ni bermaksud harta yang berpusing, berpindah tangan. Sentiasa berpindah tangan. Allah sedang ajar kita konsep dan prinsip ekonomi dalam negara. Ekonomi negara dia tak boleh stagnan. Dia perlu bergerak. Dan harta bergerak tu bukan hanya dalam kalangan orang kaya. Harta bergerak tu perlu juga dalam kalangan orang miskin. Satu, kalau tuan-puan perhatikan polisi setiap pemimpin dalam negara kita kan berbeza-beza. Kalau dulu zaman Tun Mahathir, dia tak nak negara terlalu terbeban mengawal, mengurus setiakan, mengawal infrastruktur. Lalu dia mengamalkan dasar penswastaan. LLN, Lembaga Elektrik Negara, diswastakan jadi TNB. Lebuh raya kita diswastakan, pergi plus. Yang itu pun swasta, yang ini pun swasta. Kenapa dia swastakan? Sebab keperluan infrastruktur ni sentiasa berkembang. Jadi kalau berkembang, dia perlu masing-masing dapatkan dana, dapatkan duit. Kerajaan bukannya berniaga. Kerajaan dia perlu beri khidmat. Jadi dia tak boleh kenakan rate, tak boleh kenakan bayaran. So, semua tu perlu diselenggara. Elektrik ni perlu diselenggara. So kalau kerajaan jaga, dan kerajaan mana boleh bagi rate yang tinggi-tinggi pada rakyat. So tu diswastakan. Bila swasta, TNB yang urus, mereka akan jana keuntungan tu kembali untuk mengurus, untuk selenggara, untuk maintain alatan-alatan. Kerajaan tak mau ambil pusing. Tapi dalam masa yang sama, kerajaan masih boleh beri, masih ada kuasa, masih ada saham di situ. Itu zaman Tun Mahathir, dasar penswastaan. Zaman Pak Lah kerja bersama saya. Pak Allah beri tumpuan kepada apa? Kepada pertanian. Kan tanah-tanah yang terbiar tu perlu diusahakan. Pertanian. Tuan-puan cuba pergi ke Melaka, Negeri Sembilan. Berapa banyak tanah-tanah yang terbiar tak diusahakan? Banyak gila. Tanah-tanah kat kampung. Anak-anak semua dah bekerja kat bandar. Tanah kat kampung yang masih ada pertikaian langsung tak diusahakan. Sedangkan tu kalau diusahakan boleh menampung kehidupan ramai orang. Ramai orang, tanah-tanah adat tu. Banyak gila. Tapi tak diusahakan. Berapa banyak dah bendang-bendang yang ditinggalkan. Sedangkan kita sedang menuju kepada krisis makanan. Bayangkan hari itu telur tak ada. Telur tak ada kok. Krisis makanan. Harga telur makin melambung. Tu Pak Lah punya idea dulu. Dia nak lipat gandakan hasil-hasil pertanian ni.
Tapi tak mendapat, idea tu tak popular, tak mendapat sambutan. Sedangkan dia cuba untuk buat stok penimbal makanan seperti mana yang Nabi Yusuf pernah buat persediaan kepada Mesir sebelum kemarau 7 tahun. Tapi ada siapa menteri-menteri yang sambut? Tak, idea tu tak popular. Lalu setelah beberapa penggal, satu penggal je kot Pak lah, pemerintah turun, ganti dengan orang lain. Ganti pula dengan Najib tu Razak. Najib pula berbeza pendekatan dengan Tun M, berbeza dengan Pak Lah. Najib buat transform. Najib, dia ambil duit negara, duit kerajaan, dia beri cash ke tangan orang anak yatim, ke tangan orang miskin. Dia bagi cash ke tangan orang miskin supaya orang miskin ada kuasa nak beli. So, harta tu tidak hanya berlegar sekitar orang-orang kaya. Kaya la yakuna dulatan bainal aghniya. So, orang-orang bawahan dapat cash. So, diorang ada kuasa beli. Kalau kerajaan hanya memikirkan, oh nak bagi bantuan pada rakyat. Okey, kita bagi bantuan buku teks. Siapa nak bagi buku teks tu? Siapa yang menguasai rantaian percetakan, penyediaan buku teks? Orang-orang yang ada modal, orang-orang yang ada duit. So duit kerajaan beri kepada mereka untuk mereka sediakan buku teks bagi kepada rakyat. Kalau konsep itu rakyat hanya terima. Sekarang apa yang Najib buat? Dia bagi voucher pada rakyat untuk beli buku. Duit tu tak bagi pada orang kaya. Dia bagi pada orang miskin. Ayat ni kata, kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Supaya harta tu bukan sekadar beredar dalam kalangan orang kaya. Beri empower orang miskin supaya dia ada kuasa beli. Dia ada kuasa tawar-menawar. Bukan hanya beri projek pada orang kaya dengan harapan orang miskin dapat manfaat. Tak. Diberi pada orang miskin supaya orang kaya akur kehendak orang miskin. Itu konsep ekonomi yang Najib bawa. Kemudian Najib jatuh, ganti kepada 22 bulan. Apa dasar baru ekonomi 22 bulan? Semua yang kerajaan sebelum tu buat, semua diubah. Semua diubah. Dua bulan berlalu. Hutang makin bertambah. Hutang negara. Kemudian 33 bulan. Apa polisi baru? Sebelum ni kita ada klinik 1 Malaysia. Free, bayar RM1. Supaya orang-orang yang sakit ringan, demam ke, selsema ke, tidak perlu memenuhkan emergency hospital tu. Dia boleh terus pergi klinik, setakat nak dapatkan Panadol ke, MC sikit ke, senang. Tapi idea kerajaan yang lama semua tolak. Tak nak. Dan sekarang kerajaan Madani, kita sedang menanti apa pembaharuan, apa yang dia nak buat. Sepanjang COVID, sebab rakyat sangat tertekan, dia terpaksa minta kerajaan luluskan, bolehlah kami keluarkan duit simpanan kami dalam KWSP. Bolehlah kami keluarkan simpanan kami dari KWSP.
Sebab sepatutnya wang tu, rakyat ni dia ada kuasa kuasa tawaran tu. Bukan nak beli pun, tapi sekurang-kurangnya dia ada duit untuk buat tawaran kepada orang-orang kaya. So bantuan tu terus salur kepada rakyat, bukan melalui orang tengah, orang-orang yang ada capital, yang ada modal ni. Selalu digelar sebagai kapitalis. Begitu. Dan prinsip ekonomi itu ada dalam ayat 7 ni. Kerajaan dapat harta, salur terus kepada orang paling bawah. Supaya harta itu tidak hanya berlegar sekitar orang kaya. Yang kaya bertambah kaya, yang miskin tak ada duit. Kemudian Allah kata apa? Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh. Apa yang didatangkan oleh Rasul, buat. Ambil. Apa yang Nabi buat bagi orang miskin? So, kalau polisi ekonomi ini kita tidak lihat dengan betul, harta tu bakal berpusing-pusing antara orang kaya sahaja. Orang susah dan miskin tak dapat peluang. Sebab yang kaya ni dia akan disibukkan dengan kekayaan dia. Nak tambah harta dia. Bila dia dapat peruntukan dari kerajaan, apa dia buat? Okey, yang ini projek ni macam ni, okey kita cut cost lah. Kita cut cost supaya untung kita lebih banyak. Nampak tak? Kita cut cost supaya untung kita lebih banyak. Yang kaya akan bertambah kaya. Kan? Bila dia disibukkan dengan kekayaan dia, dia tak ada masa nak fikirkan tentang orang miskin, dia tak ada masa fikirkan tentang agama. Dia sibuk pergi sana sini, beli itu ini, mana nak sempat amal lagi? Sebab dia perlu habiskan duit yang tak habis-habis. Dan orang miskin akan bertambah miskin sebab mereka sibuk memikirkan hidup mereka yang tak menentu. Habis agamanya macam mana? Dia nak makan lagi, nak tinggal kat mana? Ni memikirkan tuan rumah dah tanya sewa rumah dah tertunggak 6 bulan. Anak nak sekolah lagi. So akhirnya yang kaya dan yang miskin, dua-dua lupa agama. Dua-dua lupa agama. Sebab fikir pasal hidup. Mana negara nak dapat berkat? Tak gitu. Wow, impak dia besar. Kan? So, oleh kerana sibuk nak mencari kehidupan, mereka pun tak teringat nak datang belajar agama, nak buat amal lebih. Sebab banyak benda yang mereka rasa lebih penting untuk difikirkan. Bila dia nak fikir pasal Quran? Sedangkan hutang rumah dia belum berbayar. Tak cari sesuap nasi, nak bayar sewa rumah. Tu belum campur hutang yang semakin bertambah. Lebih teruk, dua golongan ni saling kutuk sesama sendiri. Yang kaya pandang rendah pada orang miskin dan rasa mereka ni tak berharga, menyusahkan, dan orang miskin pandang rasa benci pada orang kaya sebab nampak semua harta dan kesenangan dibolot oleh mereka sahaja. Yang miskin tak ada apa-apa. Dan banyak rasa tak puas hati. Dan ini boleh menyebabkan kelas society menjadi tak balance. Kelas society macam tinggi sangat istilah tu. Kita panggil sebagai kasta. Kasta. Benda ni sudah berlaku zaman berzaman. Dan Allah datangkan salah satu cara macam mana nak balance it.
Kan. Dan ayat ni pernah digunakan oleh Umar, Sayyidina Umar sewaktu pemerintahan beliau. Bila umat Islam menjajah negara luar, kembangkan kekuasaan sampai ke Parsi, waktu tu kalau negara itu tanahnya dibagikan kepada mereka yang berperang, maka ia akan mewujudkan kelas bangsawan. Sebab tentera yang berperang, tentera yang dapat tanah. Habis orang yang tak pergi berperang, anak yatim, orang miskin dekat Madinah tu, dia dapat apa? So Umar kata kalau tentera dibahagikan tanah dekat Parsi tu dibahagi kepada tentera, dia akan mewujudkan satu kelas bangsawan. Di mana tentera akan menjadi terlalu kaya. Maka kalau dibiarkan, dia akan menjadikan suasana yang sangat bahaya dalam kerajaan Islam. Sebab ada orang terlalu kaya dibandingkan dengan orang lain. Maka Umar gunakan kebijaksanaannya untuk mengatakan yang para tentera boleh dapat harta rampasan perang yang ditinggalkan dalam medan perang sahaja, ghanimah sahaja. Tapi harta tanah-tanah ni, tanah-tanah kepunyaan mereka, walaupun telah dijajah oleh tentera, itu milik kerajaan. Dia tidak menjadi harta persendirian. Mujahid-mujahid ni. Dan ini, tindakan ini adalah pertama kali dalam dunia kerajaan memiliki tanah yang dijajah. Hasil dari tanah itu diberikan menjadi sumber kepada kerajaan Islam dan kerajaan bagikan hasil itu kepada seluruh rakyat jelata. Maka ramai yang dapat manfaat. Inilah polisi yang bersesuaian dengan ayat ni. Kalau sekarang ni, macam mana kita nak lihat pula dalam bentuk sekarang ni? Kerajaan ada GLC. GLC, Government Link Company. GLC ni dia buat bisnes dekat luar negara. Antara yang pernah yang berjaya dibuat tu, dia buat Petronas lah misal kata. Dia buat dekat cari gali dekat luar negara. Kan dia dapat plot tempat cari gali. Dan hasil dia, keuntungan tu, dia bayar cukai kepada kerajaan dan dibantu kerajaan suntik kerajaan dengan modal, dengan harta, dengan keuntungan dia. Berapa banyak cukai dari Petronas? So dengan wang tu kerajaan buat apa? Dia bina infrastruktur untuk rakyat, dia beri bantuan, untuk jana lagi lebih dan lebih. Kalau dulu orang berperang, sekarang ni kita guna GLC. Tabung haji. Kalau orang kata, kamilah yang paling banyak bayar cukai. Cuba cek balik kenyataannya. Paling banyak lari cukai ya. Sebab paling banyak bayar cukai ialah GLC. Government Link Company. Khazanah, Petronas, tabung haji, tu agensi tu. Mereka lah yang berniaga, cuba dapatkan keuntungan dan beri balik kepada negara. Paling banyak bayar cukai. Waktu kita buat GST dulu, cukai GST, cukai yang sangat menyeluruh sampai ke tahap pemborong rantaian tu semua diberi cukai sebab kerajaan nak trace balik mana-mana syarikat yang cuba lari dari bayar cukai. Kita punya pasaran gelap waktu itu tuan-puan. Apa maksud pasaran gelap? Dia lari bawa keluar duit tanpa bayar cukai lebih dari 40 bilion sebelum dilaksanakan GST. 40 bilion.
setahun. Bila dapat GST, orang kutuk. Yang tak faham pun bercakap juga. Konon-konon harga naik. Sedangkan GST hanya mencukaikan mana-mana perkhidmatan dengan kadar 6%. Berapa peratus? 6%. Tanpa GST, peniaga-peniaga sekarang kenakan cukai apa? Dia kata, okey, ada cukai 6% dan kemudian plus dia punya perkhidmatan 10%. Sebenarnya tanpa GST kita kena cukai 16%. Tapi dah kita happy. Seronok bayar cukai. 6 dengan 16 pun kita tak boleh nak beza. Maka didatangkanlah. Weh, bukan hanya 6%, dia cukai berganda start daripada pemborong kot. Pemborong kena 6%, lepas tu peruncit kena 6%, kemudian kita pula kena 6%. Kalau macam tu, kita 16% ni, kita bayar 16%, memang peruncit dapat dari pemborong harga asal lah. Macam tu. Pemborong juga mahu untung. Peruncit juga mahu untung, dia markup lah harga. Dah lah dia markup harga, dia kenakan cukai pula. 16%. Tapi tak, idea-idea macam tu yang kita nak mengelakkan orang lari dari cukai, kita tak setuju. Kita reda kalau orang tak bayar cukai demi kelangsungan negara. Dan akhirnya negara tak ada duit. Terpaksa minta peras pula dari Petronas. 80 bilion untuk tampung keperluan negara. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi tunjuk, buat sungguh-sungguh. Apa yang baginda larang, maka jauhilah dia. Bila bab berkaitan dengan harta ni tuan-puan, kita tidak kita tidak serius untuk ambil tahu dan belajar. Sepanjang kita hidup ni tuan-puan, ada tak kita ikut kelas tata cara pengurusan keuangan individu? Kita tak pernah ada secara formal atau informal belajar urus keuangan. Start dari darjah 1 sampailah tingkatan 6. Tak ada subjek tu. Macam mana nak urus duit? Tak ada. Satu kami, Masjid Negara pernah jumpa jenis manusia yang bila dia cerita tentang latar belakang, dia susah macam mana. Dia pernah kata gini, Ustaz, saya jual handphone saya tahu Ustaz, 900. Kemudian saya beli handphone second hand RM70. 900 saya jual handphone tu, saya nak beli baju raya anak 300. Engkau dah tahu susah, tapi engkau sibuk nak melaram raya, beli baju anak 300. Otak mana otak? Otak mana? Nampak tak? Cara nak urus duit pun tak pandai. So how? Satu tidak mengejutkan, mereka-mereka yang baru kerja sudah dibebani kredit keuangan yang tinggi sebab dapat peluang guna kad kredit. Kemudian hasilnya mereka tenggelam dalam keberhutangan yang tinggi dan diisytiharkan bankrupt
pada usia muda. Berapa ramai yang bankrupt? Bankrupt usia muda. Ni, anak muda muflis kerana pinjaman 5 serangkai. 60% muflis adalah golongan muda. Bank dunia. Oh, ini bukan masalah Malaysia je. Dunia. Sebab kita tidak diajar nak urus keuangan. Dan salah satu pendekatan yang dibuat sepanjang kursus kahwin 2 hari. Ya, tuan-puan, orang nak kahwin, kami Jabatan Agama buat kursus 2 hari. Persediaan sebelum kahwin. Selain daripada nak bagi tahu tentang akidah, tentang fiqh, tentang akhlak, tentang hubungan suami isteri, tentang macam mana nak harmonikan keluarga, kami juga datangkan tata cara pengurusan keuangan. Ada yang sanggup pinjam puluh-puluh ribu semata-mata nak kenduri 1 hari. Sedangkan dia nak hidup lagi puluhan tahun, til jannah katanya. First day lepas kahwin sudah berhutang 40 ribu, 50 ribu kat bank. Belum kerja. Nak bayar pakai apa? PTPTN? Akhirnya tak sampai 2 bulan cerai. Sebab hutang. Kan? Besar kesan dan akibat kalau kita tak laksanakan apa yang Nabi suruh. Apa yang Allah gariskan. Besar kesannya. Terutamanya berkaitan dengan keuangan. Dan Allah tutup ayat ini dengan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sungguh amat besar azab seksa dari Allah. Kenapa Allah tutup dengan azab seksa? Kerana tak ada duit ni sangat menyeksakan, tuan-puan. Bila tak ada duit menyeksakan, akhirnya dia buat apa? Dia kufur. Bukankah miskin itu mendekati kekufuran? Bila dia dah terlalu kaya, dia buat apa? Dia lupa Tuhan. Kedua-dua sisi ekstrim akan menjauhkan kita dengan Tuhan. Terlalu kaya akan lupa Tuhan, terlalu miskin akan kufur. Gitu. Nah. Kan sebab konsep faid ni, kalau dulu sejarah Melaka, bila dia dijajah, tanah tu milik siapa? Dia menjadi milik syarikat. Ingat lagi, syarikat Hindia Timur British East India Company. Bukan kerajaan British yang uruskan, tapi syarikat persendirian. Dan dalam Islam, dia dah memang ada sistem kekayaan itu tidak hanya tertumpu pada satu-satu keluarga je. So, selepas orang kaya mati, maka harta pusaka itu dibagi kepada anak-anaknya dan mungkin pada adik-beradik. Dan mereka akan berkahwin dengan orang lain. Maka harta itu dibagi kepada ramai orang. Dan tidak semuanya pergi kepada anak-anak dia sahaja. Dan harta faraid tu bukan hanya terus turun pada anak-anak dia. Tak. Disperse. Bagi pada pasangan, bagi pada tu, bagi pada ni. Kan? Begitu. Dan dalam Islam juga ada institusi zakat.
orang kaya dia perlu keluarkan, wajib keluarkan, dan harta itu dikongsi kepada orang miskin. Dan tidaklah harta itu hanya menjadi milik orang kaya sahaja, tapi orang miskin pun akan dapat bahagian dari harta orang kaya itu. Memang begitulah prinsipnya harta umat Islam dibahagi-bahagikan kepada umum. Malah untuk menyokong lagi usaha itu, sifat bakhil sangat dikutuk dalam Islam. Kita sudah diajar untuk ringan tangan, beri bantuan. Sama juga bagi membantu pula usaha supaya harta itu berlegar, riba diharamkan. Sebab riba akan mengkayakan kapitalis, mengkayakan orang yang ada modal. Kau nak pinjam dari aku RM10, kau kena bayar balik RM15. Yang kaya makin kaya, yang miskin tertekan dan terbeban, akhirnya mati bunuh diri sebab tak tahan hidup. Lepas tu dekat hujung Allah kata, Innallaha syadidul iqab. Engkau tak nak tolong, azab Allah sangat keras. Allah ingatkan kalau tidak ikut syariat seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, maka bersedialah untuk menerima azab di akhirat. Dan azab itu amat keras. Tuan-puan, ada banyak peraturan, undang-undang yang Allah turunkan. Tapi salah satu daripada peraturannya ialah ini, agar harta itu berlegar dalam masyarakat. Dan peraturan ini Allah tutup dengan azab Allah keras. Peraturan lain tak macam tu, tuan-puan. Peraturan ini Allah tutup dengan azab Allah keras. Dan begitulah 8.30 saya tutup kelas. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Di atas perkongsian ilmu yang sangat menarik dan bermanfaat. Suara tak buka. Minta maaf ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz di atas perkongsian ilmu yang sangat menarik dan bermanfaat. Konteks ayat yang telah kita tadabbur tadi adalah tentang pembahagian harta, di mana secara khususnya telah membatalkan tradisi masyarakat jahiliah, di mana harta hanya dimonopoli oleh segolongan masyarakat, terutama mereka yang kaya sahaja. Ia juga telah menjadi prinsip dasar Islam dalam bidang ekonomi dan keseimbangan peredaran harta bagi segenap anggota masyarakat. Tetapi malangnya, masih lagi terdapat segelintir masyarakat sekarang yang masih meneruskan tradisi jahiliah tersebut. Pada penutup ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, dan apa yang diberikan Rasul bagi kamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagi kamu maka tinggalkanlah. Semoga Allah memberi keberkatan dan ganjaran pahala dan petunjuk hidayah kepada kita dalam majlis pada pagi ini. Baiklah, saya serahkan semula majlis kepada Al-Fadhil Ustaz untuk menutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Dipersilakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat. Tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. semua. Waalaikumsalam. Boleh saya tanya ke Ustaz? Ustaz, boleh saya Boleh, tanya? Silakan. Silakan. Saya nak tanya Ustaz. Dalam harta perampasan tu, 1/5-nya untuk Nabi, 4/5-nya untuk Angkatan Tentera. Ada tak sifat di mana isteri Nabi tu, ada saya terbaca lah, dia minta lebih daripada Nabi tentang harta rampasan tu. Ada tak Ustaz begitu caranya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Okey, yang kes tu dekat surah Tahrim kot. Isteri Nabi dia minta kalau boleh mereka dapat portion lebih untuk kegunaan keluarga. Sebab apa yang mereka dapat tu
atas pertimbangan mereka kurang cukup dalam surah Tahrim. Dan itu ada 2-3 orang isteri, antaranya Aisyah, Hafsah, semacam itulah. Isteri-isteri muda ni, yang usianya muda. Lalu surah Tahrim tegur para isteri ni, okey, kalau kau nak dunia, boleh. Pilih antara dua, sama ada kau nak dunia, nak harta lebih ataupun Nabi ceraikan kau. Itu surah Tahrim. Memang ada peristiwa tu, tapi bukanlah dia menuntut secara berlebihan, tak. Dia cuma suarakan, boleh tak dapat lebih sikit sebab kami rasa apa yang dapat sedia ada ni tak cukup. Semacam tu. So, maka ayat Quran tu turun untuk menegur. Dan Allah Subhanahu Wa Taala beri ugutan cerai itu dengan imbalan macam ni. Kalau engkau pilih dunia, engkau tak dapat akhirat. Maksudnya bila engkau pilih dunia, Nabi ceraikan kau, chances untuk engkau dapat kebahagiaan akhirat tu tipis. So memilih untuk berpada dengan apa yang ada sebenarnya menguntungkan akhirat kita. Memilih untuk berpada dengan apa yang ada sebenarnya sangat menguntungkan akhirat. Tinggal lagi kita tak tahu. Okey. Puan Khadijah, saya bukan semata-mata nak guna background semacam ini sebab saya dalam bilik. Jadi saya takut background kat belakang tu nampak aurat anak saya terbuka ke atau macam mana ke, diorang tengah tidur kat belakang ni. So minta maaf lah mengganggu fokus puan pada pagi ni. Wallahu a'lam. Boleh guna latar belakang lain. Boleh. Tapi Sebab semalam pun dah cari-cari juga. sebab saya ni pendidik dan saya ajar pada guru-guru, kalau kita mengajar, kita tak boleh menjadikan diri kita itu sebegitu rupa sehingga mengganggu fokus murid dan sebagainya. So atas dasar itulah saya cuba berkongsi dengan Ustaz, minta maaf. Wallahualam. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Tadi di awal kuliah tadi Ustaz saya tak ingat dia punya detail, ada apa? Satu peperangan di mana orang Islam telah mengusir atau menghalau penduduk tempatan. Saya tak ingat perang apa. Tapi saya terfikir apa bezanya dengan bila kita tengok orang Israel mengusir rakyat Palestin dari negara mereka sendiri. Okey. Soalan yang baik. Surah Hasyr ni latar belakang dia ialah pengusiran Yahudi Bani Nadir dari Madinah. Nabi usir mereka keluar. So kalau kita buat perbandingan dengan Israel usir Palestin dari negara mereka. Pertamanya, apa kesalahan yang dilakukan oleh Yahudi Bani Nadir dan apa kesalahan yang dilakukan oleh Palestin sehingga mereka layak diusir? Tu kena buat perbandingan macam tu. Yahudi Bani Nadir, kesalahannya ialah mereka merancang untuk bunuh pemimpin negara, bunuh Nabi. So, kalau ada sekelompok manusia dalam negara kita merancang untuk bunuh Perdana Menteri, bunuh Agong, apa hukuman yang selayaknya kita beri kepada mereka? Nak bunuh pemimpin negara, hukum mati. Nak bunuh pemimpin negara, hukum mati. So, pengusiran adalah hukuman yang paling ringan. Kemudian bandingkan dengan rakyat Palestin. Palestin, dia buat kesalahan apa? Itu tanah dia. Zionis datang, diusir Palestin. So, adakah dua situasi itu sama? Tak sama. Walaupun atas nama pengusiran. Wallahu a'lam. Okey, jelas Ustaz. Terima kasih. Good explanation.
So kita tutup lah ya, saya ada kelas seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi Ustaz, insyaAllah. Dan yang berkelapangan, marilah sama-sama kita tutup program kita pada pagi ini dengan bacaan surah Al-Kahfi, surah pertama dan surah terakhir sama-sama dengan saya.